Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinafi bin Hazalil, wakil kepada kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Tokoh Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 569 sebelum Masihi di Pulau Samos. Bapa beliau bernama Menasarko dan ibunya bernama Paites. Ketika beliau menginjak dewasa, beliau menemani ayahnya berdagang di kota Tirus, Lubnan. Ketika beliau berumur 18 tahun, beliau berpeluang bertemu dengan Thales melalui anak muridnya Anaximander yang telah menimbulkan minat Pythagoras terhadap ilmu matematik dan astronomi. Ketika Mesir ditawan oleh Persia, beliau telah ditangkap dan dibawa ke Babilonia. Beliau telah diajarkan ilmu matematika dan muzik oleh para imam di sana. Setelah pulang ke Pulau Samos, beliau telah membuka sebuah sekolah yang bernama The Semicircle, yang memberi tumpuan kepada isu-isu politik semasa. Selang beberapa ketika, beliau telah berkahwin dengan Theano yang merupakan murid pertama beliau. Hasil perkahwinan tersebut, beliau dikurniakan dengan seorang putera bernama Telegus dan 3 orang puteri bernama Demo, Ericnot dan Mia. Beliau meninggal dunia akibat memiliki banyak musuh. Tarikh kematian beliau tidak dapat dikenal pasti dengan tepat. Namun begitu, ada sumber yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 532 sebelum Masihi atau pada tahun 480 sebelum Masihi. Beliau membawa pemikiran matematik, iaitu beliau percaya bahawa angka bukan sejenis unsur seperti mana udara dan air. Ia juga berpendapat bahawa seluruh fenomena alam dapat dijelaskan melalui istilah yang terdapat pada angka. Oleh yang demikian, angka ditempatkan sebagai penanda alam atau simbol kehidupan alam semesta. Angka sempurna juga dianggap memiliki nilai mistik. Sebagai contoh, angka 6 yang mempunyai faktor 1, 2 dan 3. Apabila faktor ini dijumlahkan, dia akan menghasilkan jumlah 6, seperti mana angka 6. Pythagoras juga berpandangan bahawa harmoni terjadi disebabkan oleh angka. Penemuan yang ditemukan oleh Pythagoras adalah oktav, iaitu perbandingan 1 dengan 2, queen perbandingan 2 dan 3, quad perbandingan 3 dan 4, dan tetraktis perbandingan 1, 2, 3 dan 4. Menurut pandangan ahli Pythagorean, mereka berpendapat bahawa angka terjadi daripada benda yang berlawanan, seperti mana ganjil lawannya genap, kanan lawannya kiri, kaku lawannya gerak, dan lurus lawannya bengkok. Pemikiran kosmologi. Pythagoras mempercayai bahawa bumi bukan pusat alam semesta dan mempunyai putaran pada pusatnya yang tersendiri. Dalam mazhab Pythagorean, pusat alam semesta adalah api yang dikenali sebagai Hestia. Matahari dan bulan pula akan memantulkan cahaya Hestia. Gerhana pula terjadi adalah disebabkan oleh bumi dan Antihon menggelapkan cahaya yang ada pada Hestia. Disebabkan objek angkasa beredar di sekeliling Hestia seperti mana matahari, tokoh pemikir Yunani telah menganggap matahari dan Hestia adalah objek yang sama. Oleh yang demikian, kaum Pythagorean menganut heliocentrism, iaitu kepercayaan yang mengatakan matahari adalah pusat alam semesta. Beliau telah memperkenalkan teorem Pythagoras, iaitu teorem ini adalah untuk mengira segitiga yang tidak diketahui. Teorem ini telah dibuktikan pada abad ke-6 sebelum Masihi. Namun begitu, teorem ini tidak sepenuhnya dicipta oleh Pythagoras. Hal ini demikian, terdapat kajian yang mengatakan orang Babylon menyedari hubungan antara sisi segitiga lebih tepat 1000 tahun sebelum Pythagoras menemukannya. Teorem ini juga dilengkapi dengan pelengkap, iaitu hubungan sudut dalam segitiga yang berjumlah 180 darjah. Hasilnya, teorem ini telah digunakan pakai dalam subjek matematik sehingga ke hari ini. Selain itu, oktav muzik nisbah. Pythagoras telah mengaitkan matematik dengan muzik, iaitu melalui kaedah nisbah. 4 tukul besi yang berbeza saiz yang mengeluarkan bunyi yang berlainan akan menghasilkan bunyi konsonan dan ketidakseragaman ketika ditukul secara serentak. Seperti contoh, tukul A dan tukul B akan menghasilkan bunyi konsonan, tukul C dan tukul A juga akan menghasilkan bunyi konsonan, tukul B dan C akan menghasilkan ketidakseragaman antara satu sama lain, tukul D dan tukul A akan menghasilkan konsonan sempurna yang akan membawa maksud kepada nota yang sama. Tukul ini, nisbah yang digunakan adalah nisbah berat tukul. Seperti contoh, tukul A dan D mempunyai nisbah 2:1, iaitu nisbah oktav. Tukul B dan C mempunyai dengan nisbah tukul A kepada B
mempunyai nisbah 4-3 iaitu sempurna keempat, dan nisbah 3-2 iaitu sempurna kelima. Ruang antara B dan C adalah nisbah 9/8 yang sama dengan nada keseluruhan muzik. Nampaknya itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.